Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran sains rumah tangga tingkatan 5. Hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Okey, dalam bab 2 ini kita ada 3 subtopik. Okey, 2.1 sehingga 2.3. Tapi pada hari ini kita akan fokus kepada subtopik 2.1 iaitu amalan sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Perkara pertama yang perlu awak tahu dalam subtopik 2.1 ini adalah maksud sanitasi dan juga maksud sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Okey, kita lihat satu-satu. Maksud sanitasi adalah sistem kawalan kebersihan awam termasuk bekalan air bersih, pembuangan sampah dan juga pembuangan najis. Okey, maksud sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan pula adalah pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Supaya apa? Supaya makanan itu tidak tercemar. Okey, sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan merangkumi 6 prinsip kebersihan makanan. Ada berapa? Pandai. Ada 6. Okey, kita lihat prinsip yang pertama. Apa dia? Kebersihan diri. Prinsip yang kedua adalah penyediaan makanan. Prinsip yang ketiga adalah memasak makanan. Yang keempat, penyajian makanan. Lepas kita saji makanan, yang kelima, kita simpan bahan makanan segar dan kering. Dan yang keenam adalah kita simpan bahan yang telah dimasak. Prinsip yang pertama adalah tentang kebersihan diri. Okey, diri ini merujuk kepada pengendali makanan. Okey, setiap pengendali makanan ini perlu menghadiri kursus latihan pengendalian makanan. Selain daripada itu, pengendali makanan ini perlu mendapat pemeriksaan kesihatan dan juga mendapat suntikan vaksin typhoid. Okey, di sini saya senaraikan aspek kebersihan diri yang perlu diberi perhatian. Aspek yang pertama adalah penjagaan kebersihan rambut, kulit, hidung, mulut dan juga tangan. Okey, contohnya begini. Apabila pengendali makanan itu adalah lelaki, pastikan rambutnya pendek. Sekiranya pengendali makanan itu adalah perempuan, pastikan ia memakai penutup kepala. Okey, aspek yang kedua adalah pemilihan pakaian yang bersih serta pakaian pelindung yang sesuai. Okey, pakailah apron ketika awak sedang mengendalikan makanan. Yang ketiga, mengambil tindakan segera sekiranya menghidapi penyakit dan rawatan luka. Okey, sekiranya semasa awak mengendalikan makanan, awak cedera. Awak rawatlah luka itu dengan kadar yang cepat. Okey, yang keempat, mengamalkan kebersihan semasa mengendalikan makanan seperti tidak merokok dan tidak merasa makanan dengan menggunakan jari. Okey, kalau tak guna jari, nak guna apa? Pandai pun. Pastikan awak gunakan peralatan yang sesuai. Awak senduk lauk tu ke atas sudu, kemudian awak rasalah makanan itu daripada sudu tersebut. Prinsip yang kedua adalah penyediaan makanan. Berikut adalah perkara yang perlu diambil perhatian ketika proses penyediaan makanan. Okey, yang pertama, kebersihan ruang kerja dan peralatan memasak. Okey, pastikan ruang kerja awak tu bersih. Kalau ada kekotoran, lap dengan segera. Okey, yang kedua, menyafroskan makanan dengan sempurna mengikut porsi yang diperlukan sebelum digunakan. Okey, apa maksud porsi yang diperlukan? Maksudnya, okey, apabila awak nak masak untuk 2 orang makan, awak nyafroskan makanan untuk 2 orang makan sahaja. Okey, yang ketiga adalah mengelakkan pencemaran silang. Okey, pencemaran silang ni biasanya berlaku apabila awak menggunakan pisau atau papan pemotong yang sama ketika awak memotong ayam dan sayur-sayuran. Okey, ayam ni dia mempunyai jumlah bakteria yang sangat banyak. Jadi bila awak guna pisau dan juga papan pemotong yang sama,
Bakteria itu boleh berpindah kepada sayur-sayuran. Okey, yang keempat, menutup bahan makanan dengan sempurna. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada serangga perosak. Okey, dan yang kelima adalah membungkus sisa makanan ke dalam tong sampah. Prinsip yang ketiga adalah memasak makanan. Okey, semasa proses memasak, antara pengendalian bahan mentah dan peralatan yang perlu awak titik beratkan adalah yang pertama, peralatan memasak yang digunakan bersih, tidak berkarat atau rosak. Kalau berkarat, awak buang je lah. Dah tak boleh guna dah. Okey. Yang kedua, pastikan permukaan meja kerja dan dapur sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Dan yang ketiga, penggunaan kain dapur mengikut keperluan kerja. Jangan pula kain dapur awak tu satu je kat dapur. Okey, itulah buat lap pinggan, itulah buat lap meja, itulah buat lap tangan kotor. Tak pastikan awak sediakan kain dapur yang mencukupi. Prinsip yang keempat adalah penyajian makanan. Okey, semasa awak nak menyaji makanan, pastikan awak hidang makanan tersebut menggunakan alat yang bersih, tidak retak ataupun sumbing. Kalau ada pinggan awak yang retak ke, yang sumbing ke, buanglah. Memang dah tak boleh guna. Okey? Kemudian, makanan yang telah siap dimasak perlulah awak tutup supaya tidak dihinggapi oleh haiwan perosak. Okey, contoh haiwan perosak adalah seperti lalat, lipas dan juga tikus. Okey, prinsip yang kelima adalah penyimpanan bahan yang telah dimasak. Okey, bahan yang awak telah masak pastikan awak simpan dalam peti sejuk. Okey, menggunakan bekas bertutup yang bersih dan kering. Okey, tujuannya adalah untuk mengelakkan pencemaran silang. Okey, kemudian pastikan awak tidak menyimpan makanan di dalam bekas logam untuk tempoh yang lama. Okey, kemudian awak sejukkan makanan tersebut sehingga 21 darjah Celsius dalam masa 2 jam. Okey, makanan itu juga boleh disejukkan sehingga 5 darjah Celsius dalam masa 4 jam. Okey, jadi keseluruhan waktu penyejukan mestilah mengambil masa minima 6 jam. Dan prinsip yang terakhir iaitu yang keenam adalah penyimpanan bahan makanan segar dan makanan kering. Okey, pastikan ruangan simpanan awak sentiasa bersih dan tidak melebihi muatan. Okey, makanan itu perlulah awak susun dengan teratur. Makanan kering awak perlu susun di atas rak yang bersih, jauh daripada makanan yang berbau dan berada dalam keadaan kering. Okey, kat sini saya tunjuk ruangan penyimpanan dalam peti sejuk. Kemudian saya label-labelkan. Okey, kita lihat telur. Macam mana nak simpan telur? Pastikan tempat telur di dalam peti sejuk ini suhunya 6 hingga 7 darjah Celsius. Okey, susu dan krim simpan dalam bekas bertutup dalam peti sejuk. Suhunya adalah 4 darjah Celsius. Ikan simpan di dalam ruangan sejuk beku. Okey, suhunya 0 hingga 3 darjah Celsius. Okey, daging, ayam dan makanan sejuk beku mestilah simpan di dalam peti sejuk ruangan sejuk beku. Suhunya negatif 18 darjah Celsius sehingga negatif 9 darjah Celsius. Okey, sayur-sayuran dan buah-buahan awak letaklah di kawasan yang perlu dilembapkan sedikit dan dibungkus dengan plastik. Okey, suhunya antara 1 hingga 9 darjah Celsius. Okey, dan akhir sekali, daging dan makanan yang sudah dimasak pastikan awak simpan dalam bekas bertutup, kemudian letak di tertingkat atas ruangan pendingin. Suhunya antara 2 hingga 4 darjah Celsius. Selesai 6 prinsip kebersihan makanan, perkara seterusnya yang awak perlu tahu adalah kepentingan amalan sanitasi dalam pengendalian dan penyediaan makanan. Okey, ada 4 kepentingan. Kita lihat yang pertama.
Makanan bersih, selamat dan berkhasiat dimakan. Okey, bahan mentah yang awak perlu kendalikan mestilah dengan menggunakan kaedah yang betul. Okey, awak perlu menyafroskan makanan dengan sempurna. Okey, kemudian apabila ada baki bahan mentah, pastikan awak tidak menyejuk bekukan semula. Okey. Kemudian yang kedua, sayur-sayuran dan buah-buahan awak perlu cuci dengan air bersih untuk menghilangkan benda asing agar selamat dimakan. Okey, kepentingan yang kedua adalah mengelakkan pencemaran makanan. Pencemaran makanan berpunca daripada mikroorganisma, okey, dan bahan kimia yang berada dalam makanan dan menyebabkan makanan tersebut tidak selamat dimakan. Okey, jadi kepentingan amalan sanitasi yang diamalkan ini dapatlah mengelakkan penyakit berjangkit melalui makanan. Contohnya apa? Keracunan makanan, demam kepialu ataupun taun. Kepentingan yang ketiga adalah tahap kebersihan pengendali makanan. Okey, pengendali makanan mestilah sentiasa menjaga kebersihan diri daripada pelbagai aspek termasuklah rambut, tangan, kuku, pakaian dan juga penampilan diri. Okey, pengendali makanan ini mestilah bebas daripada sebarang penyakit. Okey, contoh penyakit taun, sesama, batuk kering dan lain-lain penyakit yang boleh berjangkit kepada orang lain semasa penyediaan makanan. Okey, dan kepentingan yang keempat adalah keuntungan kepada pengusaha makanan. Okey, amalan sanitasi yang baik menggalakkan pelanggan untuk datang semula dan turut menyebarluaskan kepada orang lain. Okey, secara tidak langsung dia akan memberi keuntungan kepada siapa? Pandai, kepada pengusaha makanan. Seterusnya, ini adalah prosedur dan peraturan berkaitan dengan sanitasi makanan. Okey, prosedur ini telah diwartakan untuk membantu pengendali makanan mengamalkan sanitasi dalam pengendalian dan juga penyediaan makanan. So, kita lihat satu persatu prosedurnya. Yang pertama adalah pendaftaran premis. Okey, siapa yang perlu daftar premis? Tuan punya premis lah. Okey. Tempoh sah laku selama 3 tahun. Selepas 3 tahun, tuan punya premis itu perlulah membuat pembaharuan. Okey. Prosedur yang kedua adalah kehendak am premis makanan. Okey, kehendak am premis makanan ini berfokus pada lokasi, reka bentuk am, bekalan air, kebersihan premis makanan, sistem kawalan perosak di premis makanan dan juga pelupusan sampah. Okey, prosedur yang ketiga adalah kehendak khas premis makanan. Kalau tadi am, yang ni khas. Okey, apa dia? Okey, kehendak khas premis makanan ini lebih tertumpu pada reka bentuk. Okey, reka bentuk, reka letak serta susun atau perabot dan peralatan dalam premis. Okey, yang keempat, pengendali makanan. Okey, pengendali makanan wajib menghadiri latihan pengendali makanan. Tadi saya dah terangkan kan, dia perlu mendapat pemeriksaan kesihatan dan juga mendapat vaksin typhoid. Okey, prosedur yang kelima, perlindungan makanan. Okey, perlindungan makanan ini melibatkan proses daripada penyediaan, kemudian memasak, menyaji dan juga menyimpan bahan makanan. Yang keenam, proses yang keenam adalah pengendalian makanan khusus. Kalau makanan itu cepat rosak dan memerlukan perhatian, awak perlu kendalikan dengan teliti. Okey, dan prosedur yang ketujuh adalah pengangkutan makanan. Okey, pengangkutan makanan melibatkan makanan yang dimasak di tempat lain dan dihantar ke tempat lain. Pengendalian makanan semasa dalam kenderaan dari segi pengekalan suhu masakan dan kebersihan kenderaan adalah antara peraturan yang perlu dipatuhi. Akhir sekali, amalan pengendali makanan berdasarkan prosedur dan peraturan. Okey, dari tadi saya sebut-sebut pengendali makanan, pengendali makanan.
Siapa sebenarnya pengendali makanan ni? Okey, pengendali makanan ini terdiri daripada chef, pembantu dapur dan juga pramusaji. Okey, mereka ini terlibat secara langsung dalam penyediaan penyajian, pengendalian makanan yang berbungkus ataupun tidak berbungkus serta penjualan makanan di mana-mana premis makanan. Okey, kita lihat amalan yang pertama. Yang pertama adalah latihan pengendali makanan. Okey, mereka ini wajib mendapat latihan pengendalian makanan. Okey, biasanya latihan ini dikendalikan oleh Sekolah Latihan Pengendali Makanan. Okey, yang diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sijil yang mereka dapat ini perlu disimpan dan ditunjukkan apabila pegawai melakukan pemeriksaan. Okey, kalau dia gagal mempamerkan sijil, dia boleh dikenakan denda sebanyak RM10,000 ataupun penjara sekurang-kurangnya 2 tahun. Okey, amalan yang kedua adalah pemeriksaan kesihatan. Okey, pengendali makanan ini perlu membuat pemeriksaan kesihatan dan juga suntikan typhoid. Tujuannya adalah untuk mencegah sebarang penyakit bawaan makanan. Okey, pengendali makanan yang tidak sihat mestilah dikecualikan daripada bertugas sehinggalah dia sembuh. Okey, amalan yang ketiga adalah etika pemakaian. Okey, pengendali makanan ini mestilah memakai pakaian yang bersih, kemas dan juga sesuai dengan bidang kerja. Okey. Kemudian pakaian semasa bekerja dia tidak boleh dipakai di luar kawasan premis dan perlulah disimpan di dalam bilik persalinan khas ataupun almari. Okey, dan amalan yang keempat adalah amalan kebersihan diri. Okey, pengendali makanan ini mestilah mengamalkan amalan kebersihan diri seperti apa? Penjagaan rambut, gigi, kulit dan juga kuku yang perlu dijaga sepanjang tempoh pengendalian makanan. Okey. Kebersihan pakaian pelindung pengendali makanan seperti apa? Seperti baju chef, apron, skarf leher juga perlulah dijaga supaya keadaan sentiasa bersih. Okey, dan amalan yang terakhir adalah kebersihan premis. Okey, mereka ini juga perlu bertanggungjawab memastikan perabot, peralatan dan persekitaran premis sentiasa berada dalam keadaan yang bersih dan selamat digunakan. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini iaitu subtopik 2.1. Apa dia subtopik 2.1? Amalan sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.